Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkerida binti Muhammad Saad daripada kelas di PHU 5D. Nombor matrik saya di PHU 20202547. Okey, jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai jenis-jenis korban. Antara perkara yang akan dibentangkan oleh kami di dalam pembentangan ini adalah mengenai dalil, hukum, jenis-jenis korban, pembahagian daging korban serta sejarah dan syariatnya. Okey, jika kita tahu di dalam konteks ajaran Islam, korban ini merupakan perlakuan menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidiladha ataupun pada hari Tasyrik. Okey, penyembelihan ini berlaku adalah untuk dengan bertujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di antara binatang yang dibolehkan korban adalah seperti unta, lembu, kambing dan juga biri-biri iaitu kibas. Okey, mengenai hukum korban jika mengikut daripada majoriti ulama sahabat tabi'in mengatakan bahawa ianya sebenarnya adalah tidak wajib dan ianya merupakan sunat muakkad. Sunat muakkad ialah sunat yang sangat dituntut bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Namun, jika berlaku di sebaliknya, sekiranya seseorang itu mampu untuk melakukannya tetapi ia tidak melakukan korban, maka hukumnya menjadi makruh. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil mengenai korban. Dalil mengenai korban yang sering kita dengar adalah di dalam surah Al-Kawthar ayat 2, iaitu Fasolli li rabbika wanhar, di mana ianya membawa maksud, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Okey, di dalam surah ini juga telah menegaskan mengenai korban. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj ayat 36 dan 37 juga membawa maksud, iaitu maka makanlah sebahagiannya daging korban dan berikanlah makan orang yang berasa cukup dengan apa yang ada padanya, iaitu orang yang tidak meminta-minta dan juga orang yang meminta. Daging-daging korban dan darahnya itu sesekali tidak dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Okey, di sini membawa maksud bahawa segala korban yang kita lakukan itu semata-mata untuk melihat daripada keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita pun kita melakukan korban itu pun adalah bertujuan untuk mendekatkan diri, mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Serahkan kepada pembentang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Najihah binti Abu Bakar daripada kelas D PHU 5F. Hari ini saya akan membentangkan mengenai jenis-jenis korban. Yang pertama, korban sunat. Maksud korban sunat ialah menyembelih binatang ternakan yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya Aidiladha. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud, maka makanlah darinya dan beri makanlah pada orang-orang yang sangat fakir. Wajib disedekahkan sebahagian daging-daging korban itu kepada golongan fakir dan miskin yang beragama Islam dalam keadaan mentah lagi basah, iaitu belum dimasak. Hukum kepada korban sunat ialah sunat muakkad bagi mereka yang mampu. Bagi daging korban pula, sunat bagi empunya korban memakan sebahagian daripada daging korban tersebut. Hukum makan daging korban bagi orang yang berkorban. Dagingnya halal dimakan oleh pemilik dan ahli keluarganya. Lebih afdal jika daging itu dibahagikan kepada 3 bahagian sebelum ia dimakan dan disedekahkan kepada orang lain. 1/3 untuk dimakan oleh pemilik dan ahli keluarganya, 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir miskin, manakala 1/3 lagi selebihnya dihadiahkan kepada sahabat handai seperti jiran tetangga, rakan taulan sama ada miskin ataupun kaya. Yang kedua ialah korban nazar. Nazar bermaksud janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud korban nazar ialah seseorang yang bernazar untuk menyembelih korban, maka dia wajib menunaikan nazarnya.
Menurut Al-Mawardi, nazar ialah iltizam iaitu mewajibkan diri untuk melaksanakan korban yang pada asalnya tidak wajib di sisi syarak. Contohnya apabila seseorang menyebut wajib ke atas diriku berkorban seekor lembu kerana Allah Ta'ala. Hukum bagi korban nazar ialah bagi mereka yang berniat untuk melaksanakan korban nazar, maka hukum melaksanakannya adalah wajib. Seterusnya, hukum makan daging korban bagi orang yang bernazar. Haram jika orang yang berkorban dan ahli keluarga di bawah tanggungannya memakan daging korban. Jika termakan, dia wajib menggantikan kadar yang dimakannya. Haram juga daging korban tersebut diberikan kepada orang kafir. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain Hayati binti Abdul Rahman di kelas DPHU 5D. Nombor metrik DHU 20202510. Okey, saya ingin menerangkan tentang pembahagian daging korban. Okey, pembahagian daging korban terbagi kepada dua jenis, iaitu sembelihan korban wajib ataupun korban nazar dan sembelihan sunat. Okey, yang pertama ialah pembahagian daging korban wajib atau nazar. Seseorang yang berkorban wajib atau nazar, dia wajib menyedekahkan kesemua daging korban termasuk kulit dan tanduk kepada golongan fakir dan miskin, dan haram baginya dan ahli keluarga di bawah tanggungannya memakan ataupun mengambil walaupun sedikit daripada daging tersebut. Sekiranya seseorang itu telah makan sebahagian daripadanya, maka hendaklah dia mengeluarkan sejumlah wang mengikut kadar yang telah dimakan tadi, dan dia tidak perlu untuk menyembelih haiwan lain sebagai ganti kepada bahagian yang telah dimakan tersebut. Yang kedua pula ialah pembahagian dari korban sunat. Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, dia ada 3 bahagian, itu 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarganya, dan mengagikan 1/3 baki untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, serta 1/3 lagi untuk dihadiahkan kepada sahabat handai, termasuk orang kaya ataupun jiran-jiran seperti saudara mara atau jiran tetangga. Ataupun disunatkan untuk orang yang melakukan korban untuk mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut untuk dirinya sendiri, dan ia menyedekahkan 2/3 daripada bakinya kepada golongan fakir miskin. Jadi dalam hal ini, memberi sedekah kepada 2/3 kepada golongan miskin adalah lebih afdal daripada memberi hadiah kepada golongan kaya. Namun cara yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan kesemua daripada daging korban dan memakan sedikit saja daripadanya sebagai sekadar mengambil berkat sahaja. Hal ini kerana menyedekahkan kesemua daging tersebut merupakan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan menjauhkan diri kita daripada sikap mementingkan diri sendiri. Manakala memakan sedikit daripada daging tersebut adalah sebagai kita beramal dengan zahir ayat Al-Quran dan mengikut sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya ialah pemberian daging korban kepada bukan Islam menurut pandangan ulama. Okey, pemberian daging korban kepada orang bukan Islam tidaklah menjadi masalah, khususnya kepada mereka yang tergolong dalam kalangan fakir miskin. Apa yang menjadi khilafnya adalah mengagikan hasil korban kepada fakir miskin dari kalangan bukan Islam. Jadi ulama berbeza pandangan terhadap isu ini, dan wujud beberapa pandangan seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan pemberian daging korban kepada orang bukan Islam dengan syarat mereka itu fakir miskin. Adapun pandangan mazhab Hambali, hukumnya harus dihadiahkan kepada bukan Islam jika ia merupakan ibadah korban sunat, dan jika ibadah korban wajib maka tidak diharuskan. Dalam mazhab Syafi'i pula, pendapat yang paling masyhur ialah tidak dibolehkan kerana ibadah korban adalah ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana Hazika binti Hisharuddin daripada kelas D PHU 5F.
Okay. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang sejarah korban pada zaman Nabi Adam. Okay. Sejarah korban pada zaman Nabi Adam bermulanya kerana Habil hendak menikah dengan saudara perempuan kembar Qabil yang kebetulannya sangat cantik. Sedangkan Qabil menikah dengan saudara perempuan kembar Habil yang kebetulannya berparas biasa-biasa saja. Namun Qabil ni dia ego terhadap saudaranya dan dia hendak menikah dengan saudara perempuan kembarnya sendiri. Qabil pun dia meminta kepada ayahnya iaitu Nabi Adam agar menikahkan dirinya dengan saudara kembarnya. Tetapi Nabi Adam tidak bersedia dan kemudian Nabi Adam memerintahkan kedua-dua anaknya iaitu Qabil dan Habil untuk berkorban. Habil pula sewaktu berkorban, Habil menawarkan seekor kambing yang sangat gemuk kerana dia adalah pemilik kambing itu. Manakala Qabil pula dia menawarkan hasil pertanian yang terburuk. Okey. Kemudian datanglah api yang memakan korban Habil dan meninggalkan korban Qabil. Di sini kita dapat lihat di mana Allah itu dia hanya menerima korban Habil sahaja kerana korban yang diberi oleh Qabil itu adalah korban yang tidak ikhlas, itu kerana dia memberi hasil pertanian yang paling buruk, sedangkan Qabil memberi kambing yang gemuk dan cantik. Seterusnya pensyariatan korban pada zaman Nabi Adam. Okey, melalui kisah ini terdapat firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang bermaksud dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam iaitu Habil dan Qabil yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya iaitu Habil dan tidak diterima korban dari yang lainnya iaitu Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Namun Habil menjawab, hanya orang-orang yang bertakwa saja Allah akan menerima korbannya. Jadi di sini kita dapat pelajari bahawa sebaik-baik korban yang diterima Allah itu ialah korban dari orang yang bertakwa dan juga korban yang ikhlas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sejarah korban pada zaman Nabi Ibrahim. Okay, ibadah korban yang kita laksanakan pada hari ini ialah berkisah daripada sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya iaitu Nabi Ismail. Ketika itu kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun tetapi baginda masih belum memiliki zuriat dengan isterinya Sarah. Sedangkan baginda teringin memiliki cahaya mata. Disebabkan keadaan itu, isterinya iaitu Sarah meminta dan mengizinkan baginda untuk menikahi Siti Hajar iaitu seorang puteri Raja Mesir sebagai usaha bagi memberikan cahaya mata kepada suaminya. Selain itu, Nabi Ibrahim juga tidak pernah jemu berdoa kepada Allah agar dikurniakan zuriat. Akhirnya, doa Nabi Ibrahim dimakbulkan dan lahir Nabi Ismail. Sebenarnya sebelum kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dia bernazar untuk mengorbankan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian sewaktu selepas Nabi Ismail lahir, Allah datang ke dalam mimpi Nabi Ibrahim dan meminta baginda untuk menunaikan nazarnya itu. Seterusnya berkaitan pensyariatan korban pada zaman Nabi Ibrahim. Okey. Pensyariatan ni daripada surah As-Saffat ayat 100 hingga 102 iaitu, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak daripada golongan orang-orang yang soleh, maka kami gembirakan dia dengan mendapat anak yang penyantun. Tatkala sampai umur si anak boleh berusaha, berkata Ibrahim, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidur iaitu dalam mimpi bahawasanya aku akan menyembelih engkau. Oleh sebab itu, fikirkanlah apa pendapatmu. Si anak yakni Nabi Ismail dia menjawab, wahai bapaku, buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu, nanti engkau akan mendapati aku, insya-Allah daripada golongan orang-orang yang sabar. Dan kemudian di dalam surah As-Saffat ayat 107 dan kami menyeru, hai Ibrahim,
Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya kami membalas orang yang berbuat baik. Dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Jadi di sini kita pelajari bahawa pengorbanan seorang anak kepada ayahnya dan pengorbanan ayah kepada anaknya merupakan pengorbanan yang sejati, sehingga kan Allah membalasnya dengan sesuatu yang baik, iaitu dengan menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Masud daripada kelas TPHU 5F. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sejarah dan pensyariatan baginda Nabi Muhammad SAW berserta dengan Nabi Musa AS. Okey. Pensyariatan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghargai pengorbanan yang berlaku sebanyak 2 kali dalam sejarah silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW, iaitu pengorbanan yang agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS ketika Allah menguji baginda supaya menyembelih anaknya Ismail AS. Kemudian Allah menebusnya dengan seekor kibas yang diturunkannya dan memerintahkan baginda menyembelihnya. Peristiwa di mana Abdul Muttalib bernazar akan mengorbankan salah seorang anaknya jikalau dia digunakan semuanya anak lelaki. Disebut dalam sirah Nabi Muhammad SAW bahawa Abdul Muttalib, datuk baginda, telah bernazar sekiranya Allah menggunakan beliau 10 anak lelaki, maka beliau akan menyembelih salah seorang daripada mereka sebagai tanda korban kepada Allah. Peristiwa ini berlaku ketika beliau di dalam menggali telaga Zamzam, kerana pada ketika itu beliau hanya ada seorang anak saja, iaitu Al-Harith. Okay. Bagi sejarah baginda pula, yang pertama ialah dada baginda dibedah di perkampungan Bani Sa'ad ketika berada di rumah Halimatus Sa'adiyah, kerana Nabi Muhammad SAW akan menghadapi masa kanak-kanak yang mana hatinya yang mulia itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya supaya baginda terpelihara dari gangguan syaitan dan tentera yang jahat. Okay. Yang kedua pula, Allah Taala membedah dada baginda SAW setelah sempurnanya umurnya 40 tahun, kerana yang demikian untuk bersedia menerima tuntutan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya di antara makhluknya. Okay, bagi sejarah korban pada zaman Nabi Musa AS ialah penyembelihan korban berlaku pada zaman Nabi Musa AS adalah membahagikan binatang yang disediakan untuk korban kepada 2 bahagian. Sebahagian dilepaskan sahaja dan dibiarkan berkeliaran sesudah diberi tanda yang diperlukan, dan sebahagian lagi disembelih. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.